ucapan aluan saya teruskan untuk speaker ataupun pembahas yang seterusnya, Saudari Nur Farhana binti Abdul Ghani, Ketua Puteri UMNO bahagian Kota Melaka mewakili negeri Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap. Alhamdulillah dah lepas daripada COVID. Saya doakan cepat sembuh. Pada Amin, thank you. Yang berhormat Datuk Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Yang bahagia Datuk Zahidah Zarikhan, Ketua Puteri UMNO Malaysia. Yang bahagia Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia, Datuk Nurul Amal. Yang bahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri. Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Barisan Sidang Perwakilan, para media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nervous. 2 minggu, dari minggu berganti bulan, sabar menanti, janganlah bosan. Salam norma baharu buat semua perwakilan. Assalamualaikum dan salam perjuangan. Saya Nur Farhana binti Abdul Ghani, Ketua Puteri UMNO bahagian Kota Melaka, mewakili Pergerakan Puteri UMNO Negeri Melaka menyampaikan usul politik pada hari ini. Tersasul Tok Mat. Nervous Tok Mat ada. Okey. Alhamdulillah dirafakkan rasa setinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat bersua dan menjalankan amanah kita terhadap parti keramat ini. Kita dapat bersidang, macam tahun lepas kita bersidang, mungkin ada yang online, ada yang di sini, tapi alhamdulillah kali ini kita semua perwakilan dapat bersama walaupun kita dipisahkan oleh 2 dewan tapi kita di bawah satu bumbung. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persidangan kali ini, perwakilan sekalian, saya rasa bukanlah persidangan yang biasa-biasa kerana kita masih lagi dalam mood manisnya kemenangan dalam PRN Johor itu sendiri. Saya rasa itu kemenangan kedua selepas pilihan raya Negeri Melaka pada 20 November yang lepas. Jadi justru itu saya mewakili Pergerakan Puteri Negeri Melaka mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua lapisan barisan nasional lah, daripada UMNO, daripada sayap-sayap wanita pemuda dan khususnya puteri, daripada Datuk Zahidah Zarikhan yang mengetuai puteri, barisan-barisan ESCO dan semua rakan-rakan di depan saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai sangat selaku negeri-negeri angkat yang sangat banyak membantu negeri Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Kami orang Melaka memang tahu kemenangan negeri Melaka itu bukan kemenangan kami. Itu kemenangan kita bersama. Saya rasa belum terlambat kiranya saya mengucapkan tahniah juga kepada Datuk Dira Uzaha dan dan YB Liza. Datuk lah lepas ni insya-Allah. Buat ARA Maharani kita tahu. ARA dah buat yang terbaik. InsyaAllah ini bukan rezeki ARA tapi akan datang Allah akan berikan rezeki yang lebih untuk ARA. Saya tahu ARA dah bekerja kuat di Maharani, saya tahu tu. Sahabat-sahabat puteri sekalian, seperti saya cakap tadi, walaupun kita telah merasai manisnya kemenangan, tapi janganlah sesekali kita lupa akan pahitnya kepakitan, pahitnya kekalahan. Kita jangan lupa 9 Mei dulu kita pernah kalah. Jadi kenapa sekarang kita nak berpecah belah? Janganlah sekali kita lupa supaya ia menjadi pembangkit semangat agar kita lebih bekerja dengan lebih baik lagi dan bantu orang-orang di sekeliling kita. Jaga bahagian masing-masing. InsyaAllah itu akan membantu kita untuk memenangkan parti kita. Para perwakilan dan sahabat sekalian, Sabah sudah, Melaka sudah, Johor pun sudah. Menang, ya kita menang. Tetapi untuk PRU 15 yang bakal kunjung tiba ni, adakah kita telah bersedia?
Jadi kita ni tugas kita berat. Yang terbaru kita dapat lagi undi 18 tahun. Jadi kita ni mula-mulalah bekerja. Carilah pengundi-pengundi muda kena pasti 18 sampai 21 tahun tu. Kerana faktanya kita tengok figurnya 18 hingga 21 tahun itu yang bertambah ST2 4,953,067 orang. Betapa ramainya undi 18 hingga 21 tahun. Iaitu 35.11% daripada jumlah undi keseluruhan. Jadi buka mata. Pandang sikit undi-undi 18 tahun ni. Kerana mereka penentu kita punya PRU 15 akan datang. Sahabat semua, marilah kita sama-sama bekerja kuat, bersatulah di peringkat bahagian, carilah kata sepakat, elakkan perpecahan dan perbalahan agar lebih mudah untuk kita rapatkan barisan. Kerana kita perlu ingat, PRU 15 akan datang, tiada negeri angkat yang akan membantu. Itu nasihat untuk saya juga sebab saya sangat bergantung harap kepada negeri Sabah dan juga Perlis sewaktu PRN Melaka. Terima kasih Sabah, terima kasih Perlis. Para perwakilan sekalian, usul saya yang kedua, yang saya rasa, yang ni saya nak minta Tok Mat pandang-pandanglah Tok Mat. Usul saya yang kedua, saya mohon agar umur puteri dinaikkan sehingga 40 tahun. Mohon ya Tok Mat, selaku Timbalan Presiden. Ya, saya tahu ada yang kata usul ni dah lapuk. Usul ni dulu lagi kita dah bawa. Tapi tak dapat-dapat. Tapi saya mohon ayahanda, Timbalan Presiden, saya ada 3 sebab yang saya akan nyatakan kenapa kita perlu naikkan umur puteri ke 40 tahun daripada 35 tahun. Yang pertama, kita nak tahu ni, kenapa kita perlu naikkan umur 40 tahun. Yang pertama, kita setiap kali ada ST baru tu, kita punya pusat data akan bagi kita pecahan umur, betul? Pengundi, kita ada 4 pecahan kategori. Yang pertama, kategori umur 18 ke 20 tahun, 21 ke 40 tahun, kategori ketiga 41 ke 60 tahun dan kategori keempat pengundi 61 tahun ke atas. Kami ni Tok Mat sampai umur 35, tapi kami kena jaga pengundi sampai umur 40. Jadi mohon-mohon pertimbangkanlah. Sebab kami jaga sampai pengundi 40. Jadi mungkin boleh naikkan umur kami ke 40 tahun. Sebab yang kedua Tok Mat. Terlanjur Tok Mat ada ni kan, kita cakap teruslah. Kalau tidak kita minta ahli MKT untuk sampaikan pada ayahanda Presiden. Yang kedua, kami ni ditugaskan bersama dengan rakan-rakan sahabat-sahabat kekanda-kekanda pemuda. Mereka dah tentulah umur mereka sampai 40. Tapi kenapa kita sampai 35 je? Jadi yang itulah kami minta sangat Tok Mat. Dan yang ketiga Tok Mat, yang ni fakta. Yang ketiga ni saya nak bagi fakta. Secara faktanya, jika pemilihan diadakan pada tahun ini dan kita tidak menaikkan umur puteri ke 40 tahun, kita akan kehilangan ahli puteri seramai 166,536 orang ahli puteri. Ini fakta Tok Mat. Memang saya minta maaf, saya memang minta daripada data, memang saya nak data ni. Ni jumlah puteri Tok Mat bukan sikit. Ni yang akan habis umur puteri daripada 2018 sampai 2021. Kalau kita tak naikkan umur puteri ni lah, 166,536. Ramai ni Tok Mat. Dan itulah saya kata, janganlah marah, janganlah comparekan kami. Pemuda ramai keluar, puteri tak ramai. Itu sebabnya. Sebab kami ni, satu Malaysia, kita kehilangan setahun lebih kurang 32,000 ke 34,000 ahli puteri. Kita hilang. Justru itu kita mohon sangat-sangat naikkanlah umur puteri ke 40 tahun. Saya ni, AJK saya dekat Puteri Kota Melaka ni, ramai lagi yang nak habis umur dah ni. Saya dah risau dah ni. Mereka semua yang bekerja kuat ni. Kalau kata 35 tahun cut, habis. Ruyup Tok Mat, ruyup. Jadi tolonglah Tok Mat, pandang-pandanglah, bincanglah di peringkat MKT dan mesyuarat Biro Politik Pengurusan. Tolong naikkan umur puteri ke 40 tahun. Setuju? Setuju perwakilan? Sidang perwakilan dan sahabat-sahabat sekalian,
Seperti yang kita lihat, di PRN Sabah kita ada Cicil, di PRN Melaka kita ada Datuk Dira, dan yang terbaru di Johor kita ada YB Liza dan juga Ara yang dipertanggungjawabkan untuk menjadi calon daripada puteri. Justru itu saya nampak betapa berkerasnya mereka menjadi calon. Jadi kita dapat belajar bersama-sama macam mana mereka bergerak sebagai calon. Yang kalau macam kita yang tak dapat tengok tu, jadi saya mohon daripada Puteri Malaysia, mungkin kita boleh lihat-lihatlah. Saya cadangkan kita Puteri Malaysia mensasarkan di mana kerusi-kerusi yang kita betul-betul akan lihat, kita akan letakkan calon-calon kita untuk PRU 15. Supaya bila kita ada sasaran, kita akan lebih bekerja secara berfokus. Contohnya, kita kita dah tahu dah di Parlimen A ni kita nak letak calon puteri. Kita suruh dia kerja lebih sikit. Kita nak letak calon B ni di DUN A. Kita suruh dia bekerja di DUN A. Dia tak payahlah fokus di DUN lain dekat bahagian dia. Jadi kita lebih tersasar dan lebih berfokus. Jadi bila dia dah dapat watika menjadi calon, lebih mudah untuk dia bekerja. Jadi saya mohon, selain itu, saya juga merasakan kita puteri perlu mengetengahkan lebih ramai profesional-profesional di kalangan puteri. Ini kerana kita lihat saingan kita bukan calang-calang. Sekarang ni kita dah tengok ada muda pula. Muda ni memanglah kita tengok dekat Johor dia menang, satu je dia menang kat Johor. Tapi jangan pandang enteng. Sebab dekat Johor ni, itu tapak dia yang pertama. Jadi, bab kata Tok Mat, jangan jadikan tu tapak. Suruh jadikan itu satu tu batu nisan. Betul Tok Mat? Tok Mat yang cakap semalam. Satu tu petanda batu nisan. Jangan jadikan satu itu tapak kepada muda. Kerana kita perlu ingat, di belakang muda itu siapa? DAP. Jadi, macam saya cakap tadi, bantu-bantulah kita sesama kita. Carilah pengundi muda dekat bahagian kita. Jaga bahagian kita masing-masing. Sidang perwakilan yang dikasihi sekalian. Seperti saya kata tadi, puteri bukan kaleng-kaleng. Dalam perjuangan ni sejak kalah, yang dekat depan kita semua ni lah, kita bekerja bersama-sama. Kita setia pada parti. Kita puteri ni kita dah diajar, kita walak kepada parti. Justru itu kenapa apabila ada calon daripada puteri, masih ada lagi yang merasa cemburu dan iri hati. Jadi saya harap kepimpinan akan lebih buka mata, pandang-pandanglah puteri. Berilah lebih calon kepada puteri. Sebab saya tengok kawan-kawan saya kat depan ni bukan kaleng-kaleng Tok Mat. Semua ni boleh diangkat menjadi calon. Kena caranya kita grooming sikit, semua boleh jadi calon, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengajak sahabat semua, marilah kita bersatu hati. Gunalah peluru untuk tembak musuh, bukan orang dalam parti. Hormati Presiden kita. Hormati kita punya Perdana Menteri. Kerana kita pemimpin di bahagian menjadi contoh kepada anak buah kita dekat bawah. Kita juga saksi betapa susah payahnya Presiden menjaga parti bersama timbalan Presiden dan institusi. Bagaimana mereka menjaga parti daripada kalah, sehingga kalah-kalah menang, campur-campur sikit. Dapat pula PRN Johor, PRN Melaka. Kita juga menjadi saksi bagaimana Perdana Menteri bersusah payah meyakinkan rakan-rakan dalam koalisi yang lain. Kita lihat, buktinya semalam kita dihadiahkan dengan KWSP. Jadi kita perlu berterima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih Presiden, terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana dua-dua itu orang dalam parti. Kita puteri sokong. Jangan berpecah. Kita perlu bersama-sama. Kan saya cakap tadi, kita dah diajar walak pada parti. Walaklah. Siapa pun pemimpin kita, walaklah kepada mereka. Dia orang tak ada buat benda yang salah. Jadi kenapa kita nak marah-marah? Selagi ada boleh tu, saya hormat semua. Sama. Kerana saya diajar dalam parti. Saya juga Tok Mat,
saya bermula bukan sebagai perwakilan. Saya bermula dengan urus setia. Saya bersama urus setia ni. Saya bekerja di HQ. Jadi saya diajar untuk walak kepada parti. Hormat semua pemimpin parti. Justeru itu, saya minta semua rakan-rakan puteri, kita serapatkan saf. Ya, betul. Ingat dulu kekalahan kita. Kenapa waktu kita kalah, kita boleh bersatu. Tapi sekarang kita nampak berpecah. Jadi, saya harap itulah saja daripada saya. Sekian, dari gunung turun ke bukit, mengumpul maklumat mencari bukti. Ayuh bangkit, puteri bangkit, pertahan perjuangan, perkukuh parti. Perjuangan bukan perlu dipaksa, penyantuan pula jangan berpura. Bangun pertahan sangsaka bangsa demi agama, bangsa dan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf andai ada silap kata. Assalamualaikum.